tentang doa-doa ketika wabak. Sebab bila wabak ni ramai orang buat doa. Ramai orang berdoa, ada doa yang sahih, ada doa yang direka, ada doa yang tak ada, ada yang doa dari Al-Quran tapi tak ada kaitan. Nanti kita akan sebutkan doa tu macam mana. Sebab hari ni dia tak belajar sebab bagaimana doa tu turun. Dalam Quran contohnya ada satu kaum tu dia takut diazab, orang kafir, orang musyrik, dia doa daripada diazab. Biarlah. Dia nak masuk live. Doa daripada diazab kan. Jadi orang Islam pergi baca doa tu. Sedangkan tu doa untuk orang yang kafir yang takut diazab. So bila kontekstual tu memanglah tu doa, tapi dari konteks tu doa orang musyrik. So dia dalam buku ni dia cerita tentang doa-doa. Doa, apa doa yang kita kena baca? Ayat kursi dia kata. Ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Jadi dia bila dia buat buku ni, dan dia bukan macam kitab tafsir tau, dia buat dalam bentuk cerita. Dia dalam bentuk cerita penceritaan. Kalau baca buku Hamka pun dalam bentuk cerita. Jadi dia, bila cerita macam virus, kata apa kata virus dengan tafsir kan? Dia boleh kaitkan. Dalam ni dia masuk tafsir sikit, tafsir Ayat Kursi, tafsir Al-Falaq kan. Jadi ringkasan surah Al-Baqarah tadi. Sebab kita tahu dalam hadis kata Nabi kalau baca ni syaitan, baca sebelum tidur apa, Allah akan jamin daripada ganggu di syaitan kan. Kemudian dalam hadis Sunan Al-Kubra disebutkan bahawa setiap kali selesai solat dijamin kunci syurga untuk siapa yang baca. Setiap kali lepas solat dijamin kunci syurga. Hadis Sunan Al-Kubra. Kalau tidur pula, baca sebelum tidur menjamin keselamatannya daripada gangguan syaitan. Jadi antara dia sebut satulah dalam rahsia ayat kursi ni ada rahsia dia. Iaitu ada 17 nama Allah. Dalam ayat kursi ni ada 17 nama Allah. Banyak. Satu ayat dia. 17 nama Allah secara terang ataupun kata ganti nama. Apa? Cuba kita keluarkan 17 tu. Apa dia? Allah, la ilaha huwal. Huwal tu kata ganti kepada Allah, merujuk kepada Allah. Dia secara terang dengan secara domir. Kemudian hayyu qayyum la ta'khuzuhu. Kemudian sinah lahu indahu bi izni ya'lamu baina aydihim wa ya'lamu bi ilmihi, daripada ilmunya, bima syaa, dengan kehendaknya, kursiyuhu, dan kursi Allah, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi semua ada 17. Sebab apa? Ada nama-nama Allah 17. Itu ni rahsia yang dikupas lah kan. Tetapi yang di-highlight kat sini tentang, kan kita tahu kan maksud dia wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah cerita tentang langit dan tentang kursi dan tentang langit dan juga bumi. Kemudian Allah sebut wala ya'udu hifzuhuma. Apa maksud wala ya'udu hifzuhuma? Dan tidak menjadi keberatan bagi Allah Ta'ala untuk jaga kedua tu. Bagi Allah Ta'ala tak ada masalah untuk jaga keduanya, iaitu langit dan juga bumi. Jadi penulis mengatakan bahawa tak ada masalah bila kita nak Allah jaga kita dari Covid. Sebab Allah jaga langit bumi pun tak ada masalah, apatah lagi Covid yang kecil ni. Jadi dia kata bagi tujuan penjagaan dan pelindung, kita perlu fokus pada bahagian akhir ayat, iaitu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tak ada keberatan untuk jaga langit dan bumi, dan Allah Ta'ala adalah maha tinggi dan juga maha kuasa. Jadi kita kata jika Allah mampu dan tidak berat sedikit pun untuk menjaga kerajaannya yang seluas langit dan juga bumi, pastilah dia tidak susah untuk menjaga kita. Itu sebab kita amal ayat kursi ni, menjaga kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam daripada sebarang bencana termasuk wabak COVID-19. Tak ada masalah. Langit bumi Tuhan boleh jaga, apatah lagi benda ni. Sebab tu kita kena baca kursi. Dan dia bawa 2 surah dalam ni, tentang surah Al-Falaq yang kita baca dalam surah Isya' ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ni maksudnya subuh. Falaq ni kalau kita baca maksudnya belah. Falaq. Ya. Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang mampu membelah atau memecahkan biji buah sehingga menumbuhan tunas pokok. Ya. Allah Ta'ala juga mampu membelahkan atau memecahkan kegelapan malam, iaitu menyingsingkan fajar pagi. Kan pada malam Allah yang belah jadi pagi, di siang. Jadi dia kata dalam ni, dia kaitkan. Jadi dia kata bila kita baca ni, bagi wabak COVID-19, kita boleh ulang pada ayat kedua dengan memaksudkan bahawa makhluk jahat yang ciptaan Allah, ulanglah ayat kedua ini sebanyak mungkin dan fokuslah sepenuh hati padanya. Mohonlah agar Allah selamatkan kita semua daripada kejahatan COVID-19. Sebab apa? Sebab Allah boleh menutup semua, termasuk COVID-19. Oleh sebab itu, kita membaca surah Al-Falaq, kita wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan
yang mampu melindungi kita daripada segala mara bahaya yang disebut dalam surah ini, iaitu kejahatan semua makhluk. Kan kita baca wa min syarri nafasati fil 'uqad, daripada hembusan, wa min syarri hasidin idza hasad, min syarri ma khalaq, ya, wa min syarri idza waqab. Jadi sebab tu kita kena baca qul a'udzu bil falaq. Ya, dan apa lagi doa zikir yang kita baca tentang disebutkan tentang bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sam'i wa huwas samiul alim. Itu hadis Sunan Tirmizi, ya. Dengan nama Allah yang tidak akan memberikan mudarat, bahaya dan kesusahan bersama namanya sesuatu pun yang baik di bumi atau yang turun di langit, dari langit, dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak ada seorang pun hamba yang membaca doa ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang melainkan tidak akan ditimpanya apa-apa mudarat. Kena. Jadi kita baca qul a'udzu bil falaq tadi, kan? Qul a'udzu bil falaq ni apa kita baca terjemahan dia? Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Kemudian min syarri ma khalaq, ya, daripada kejahatan yang makhluk ciptaannya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, dan daripada bahaya gelap malam apabila ia telah masuk. Dan daripada kejahatan makhluk yang menghembus pada simpulan dan ikatan-ikatan. Tukang sihir dia akan hembus. Tukang sihir dia akan buat uqad, kemudian dia hembus. Ya. Dan daripada kejahatan yang hasad, daripada dia melaksanakan hasadnya. Ni hasad. Hasad ni bila dari sudut pandangan mata pun boleh jadi hasad juga. Ain, apa kata ain. Jadi kita kena baca surah ni, surah Al-Falaq. Kemudian kita baca ayat tadi, zikir tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Kemudian kita baca dua, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya. Seorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ni cerita kenapa hadis boleh turun. Seorang lelaki datang mengadu jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, alangkah sakitnya ketika aku disengat kala jengking semalam. Dia cerita, ya Rasulullah, aku semalam kena sengat dengan kala jengking. Kemudian baginda menjawab, jika kamu membaca pada waktu petang doa ini, petang semalam dia kena kan, jika kamu membaca doa ini pada waktu petang, ya, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, sudah pasti sengatan tersebut tidak akan mudaratkan kamu. Jadi a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri, aku berlindung dengan kalimah Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan makhluk. Nabi kata kalau kau baca ni, kau kena gigit semalam, kau takkan mudarat. Tak ada kesana. Okay? Ini. Sebab itu kita kena usaha untuk menolak melaksanakan takdir Tuhan. Kita kena ikut takdir dengan sesuai apa yang Nabi anjurkan. Ingatlah, kita umat Islam perlu bersikap saintifik dengan mengambil langkah berjaga-jaga menghindari segala punca wabak COVID-19 seperti menjaga jarak, ya, dan juga kebersihan diri. Dalam hadis disebutkan an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada illa du'a wa la yazid fil umur illa bir. Tidak akan ditolak sebarang ketentuan Allah Taala melainkan dengan doa. Qada, ya, ketentuan ni tak ditolak melainkan dengan doa. Ya. Dan kemudian tidak ada perkara yang mampu menambah memanjangkan usia melainkan dengan kebajikan. Sebab tu doa ni kuasa dia besar. Kita boleh tolak, sebab tu takdir tu kita boleh doa. Dan kemudian umur boleh panjang dengan albir, dengan kebajikan.